Ini adalah angka terkini yang dikeluarkan oleh Dawsam sendiri. Kalau kita melihat perangkaan perdagangan Malaysia ataupun luar negeri Malaysia untuk tahun 2023. Ini adalah angka dari Januari hingga Februari 2023. Kalau kita melihat graf ini sebenarnya, ia menunjukkan keadaan graf yang agak mendata kalau boleh kita sifatkan. Tapi kalau kita melihat dari segi angka contohnya, untuk Februari 2022, 102.3 bilion ringgit untuk nilai ekspor bersamaan nilai tersebut pada Februari 2022. Tetapi sebaliknya kalau kita melihat kepada tahun Februari 2023, angkanya 112.3 bilion ringgit. Bagaimana pula import? Kalau kita melihat dari segi import kita pada tahun 2022 untuk bulan Februari iaitu pada sekitar 82.5 bilion, diikuti pada Februari 2023 92.7 bilion. Ini adalah menunjukkan grafnya. Kalau kita melihat sudah pasti pada bulan Jun ada sedikit peningkatan tapi kemudian mendata dan juga menurun sedikit. Mungkin juga kita melihat kepada ketidaktentuan ekonomi pada ketika ini di peringkat serantau dan juga peringkat antarabangsa. Bagaimana kita melihat keadaan dagangan ini dari segi ekspor dan juga import kita? Kalau kita melihat bahawa ekspor kita merekodkan peningkatan. Kalau kita melihat 112.3 bilion ini adalah peningkatan sebanyak 9.8% untuk tahun 2023 pada bulan Februari. Diikuti oleh import kita peningkatan 12.4%. Ya, bernilai 92.7 bilion ringgit, dan kalau kita melihat kepada jumlah dagangan kita keseluruhan sudah pasti adalah 205 bilion ringgit, peningkatan 11%, dan ini membawa kepada imbangan dagangan yang menyusut sedikit iaitu menyusut 1.3% kepada 19.6 bilion ringgit. Ini adalah data-data berkaitan dengan dagangan kita untuk kita fahamkan, dan negara manakah yang menjadi ataupun sektor manakah yang menjadi tumpuan utama dagangan kita. Sudah pasti yang utama sekali adalah pembuatan seperti biasa. Kalau kita melihat sektor pembuatan kita merekodkan angka 95.4 bilion ringgit, peningkatan 9.5%, dan kalau kita melihat ini adalah keseluruhannya, pelombongan juga melibatkan peningkatan. Namun kalau kita lihat pertanian merekodkan penyusutan di sini. Okey, kita faham ini tiga sektor utama yang kita saksikan, dan kalau kita melihat import bagi tempoh tersebut Januari 2023, kalau kita melihat barangan perantaraan ada peningkatan 3.3% dan juga sumbangannya kepada keseluruhan prestasi tersebut pada 52.8% cukup signifikan. Kalau kita melihat barangan modal juga ada sedikit penurunan 0.3%, sumbangan keseluruhan 8.5%, dan barangan kepenggunaan ini cukup penting, sumbangannya 7.6% dengan peningkatan sekitar 1.2%. Dan kalau kita melihat tiga rakan dagang utama kita sudah pasti adalah negara China dan juga Singapura dan juga Amerika Syarikat. Ini angkanya, peningkatannya dan juga dari segi import dan juga ekspornya berlaku di situ, dan juga saya ingin bawakan kalau kita melihat dalam sudut ASEAN, tahap kepentingan ASEAN ini, nanti kita bincangkan tentang ASEAN ini, sumbangan dari segi perdagangan Malaysia adalah sekitar 27.4% bersama dengan rakan-rakan dagang negara ASEAN kita. Ekspor 33.7 bilion dan juga import adalah 22.5 bilion ringgit. Dan kalau kita melihat, ini adalah angka perdagangan luar negeri Malaysia untuk tempoh Februari 2023. Perbandingannya, saya membawakan pakarnya Dr. Juwita Muhammad, pengarah unit ekonomi dan juga perniagaan Ideas yang bersedia di talian pada ketika ini. Dr. Juwita, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dr. Juwita, angka dengan kita ini secara relatifnya adalah baik kalau kita bersifatkan, namun sudah pasti ada ruang penambahbaikan yang boleh kita laksanakan. Mungkin apakah bentuk reformasi kalau kita sifatkan dagangan yang boleh kita ataupun kita perlu lakukan untuk mencapai satu penambahbaikan dan juga memberikan nilai tambah mungkin kepada prestasi dagangan negara sendiri. Ya, dalam erti kata nilai tambah ni ada banyak lagi perbaikan yang kita boleh lakukan, kerana kalau kita lihat, kita dapat lihat bahawa kebanyakan pengeluar tempatan dalam sektor perbuatan lebih tertempu dengan pengeluaran bahan-bahan low value added products, dan sebagai negara yang harapnya akan maju tak lama lagi, kita perlu mengeluarkan lebih lagi banyak bahan-bahan dengan kadar tambah nilai yang lebih tinggi. Jadi dengan ini kita perlu menyediakan tenaga mahir dan juga separa mahir yang mencukupi
untuk menyerap masuk ke dalam kerja-kerja tertentu tadi. Tapi buat masa ni hanya 30% pekerjaan atau yang sedia ada melibatkan pekerja-pekerja mahir. Dengan adanya pekerja-pekerja mahir, saya rasa inisiatif-inisiatif seperti otomasi dan juga digitalisasi juga boleh dijalankan untuk syarikat-syarikat yang besar dan juga syarikat-syarikat yang sederhana di Malaysia. Dr. Juwita, kalau kita melihat kepada usaha menggalakkan perdagangan itu berlaku sejak kita membuka kembali ekonomi pasca pandemik. Namun kalau kita melihat mediumnya, kita bercakap soal CPTPP, kita juga yang paling dekat sudah pasti RCEP sebagai contoh. Bagaimana dua medium ini, RCEP dan juga CPTPP, mungkin boleh kita lihat dan juga gunakan untuk orang kata memacu dagangan lebih besar lagi untuk Malaysia? Jadi perjanjian CPTPP dengan 11 buah negara termasuk Malaysia dan juga RCEP dengan 15 negara termasuk Malaysia menyediakan pasaran luar dari Malaysia yang agak besar. Jadi ini boleh memberikan pasaran yang lebih luas untuk syarikat-syarikat tempatan, syarikat-syarikat tempatan yang ingin mengeksport ke luar negara. Ia juga menyediakan insentif-insentif pengurangan cukai import atau pengurangan tarif dan juga ia menyediakan beberapa kebaikan dari segi pembasmian instrumen-instrumen bukan tarif untuk kebanyakan barangan dagangan kita di Malaysia. Saya rasa dengan adanya kedua-dua perjanjian ini, kita diharapkan bukan saja boleh mengeksport lebih banyak barangan buatan Malaysia, tapi kita juga dapat menarik lebih ramai lagi pelabur asing yang bukan terdiri daripada ahli daripada negara-negara CPTPP atau RCEP. Negara-negara ini termasuklah negara Amerika Syarikat yang bukan ahli CPTPP ataupun RCEP dan juga negara-negara di Eropah yang bukan juga terdiri daripada ahli-ahli CPTPP dan RCEP. Jadi saya rasa ada banyak kebaikannya, tapi cabaran-cabaran on the ground juga ada untuk kita menarik MSME kita. Perlu adanya lebih banyak training dan sokongan yang diberikan untuk mereka dari segi erti kata untuk memahami rules of origin, untuk mendapatkan sertifikat sebagai contoh. Jadi saya difahamkan yang agensi-agensi kerajaan juga sedang mempersiap sediakan golongan MSME kita supaya kita dapat bersaing dan juga mendapat kebaikan daripada perjanjian-perjanjian tersebut. Dr. Juwita, bagaimana Dr. melihat, kerana sebelum ini kita mengatakan bahawa impian kita adalah untuk menjadikan Malaysia ini sebagai pintu masuk ke pasaran ASEAN untuk pasaran-pasaran luar sebagai contoh. Namun keadaan kini agak mencabar untuk negara ASEAN sendiri bersama sesama kita. Adakah kita masih lagi menjadi pintu ataupun hanya tingkap mungkin untuk ASEAN? Bagaimana untuk penambahbaikan boleh dilaksanakan supaya Malaysia kekal menjadi pintu pembuka kepada pasaran ASEAN untuk pasaran luar sekaligus memberikan mungkin manfaat dan juga kelebihan kepada Malaysia? Pada pendapat saya, ASEAN masih lagi salah satu inisiatif yang sangat penting untuk Malaysia. Kalau kita lihat dengan perjanjian RCEP, terdapat elemen ASEAN centrality di situ, di mana negara-negara akan berbincang dan juga membuat negotiation dengan adanya ASEAN Secretariat sebagai pintu utama perjanjian tersebut, untuk perjanjian tersebut diselesaikan. Jadi saya rasa ASEAN itu masih ada nilainya. Sekarang ini ada beberapa perbaikan yang kita lihat seperti ASEAN Free Trade Agreement, ada beberapa improvement yang akan dilakukan dari segi upgrade of the agreement itself, mungkin dengan penurunan tarif ataupun dengan pembasmian instrumen-instrumen bukan tarif. Jadi ada beberapa
progres di situ juga. Dan saya rasa negara ASEAN kita agak ada mempunyai cabaran yang lain daripada negara-negara di Eropah kerana negara-negara ASEAN ini terdiri daripada negara-negara yang maju dan juga negara-negara yang sedang membangun. Jadi saya rasa dengan adanya kelainan-kelainan ini kita dapat bekerjasama dalam ASEAN itu sendiri. Walaupun dalam ASEAN, antara negara-negara ASEAN kita tidak begitu banyak berdagang dengan negara-negara ASEAN, tetapi negara-negara ASEAN itu sendiri lebih banyak berdagang dengan the rest of the world. Jadi saya rasa ada peluang untuk kita terus menambah baikkan intra-ASEAN trade di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri. Dr. Juta, akhir sekali, kalau kita melihat mungkin salah satu kekuatan utama kita dari segi dagangan kita adalah sektor elektrik dan juga elektronik E&E ini. Namun kita juga harus melihat mungkin kepada potensi lain seperti sektor halal sebagai contoh yang mungkin mampu memacu pembangunan PMKS kita in that sense. Adakah kita cukup menggandakan usaha kita untuk memacu pertumbuhan sektor seperti ini menjadi antara pemacu utama kepada perdagangan kita? Jadi kalau saya boleh jawab balik soalan pasal E&E ini, beberapa tahun yang lepas subsektor elektronik dan elektrik ini mengalami satu fenomena yang kita panggil premature deindustrialization. Dan ini disebabkan oleh peningkatan persaingan di peringkat global dan juga kebolehan syarikat-syarikat tempatan itu sendiri untuk move up the value chain untuk mengeluarkan barangan yang tinggi tambah nilainya. Tapi dengan adanya syarikat-syarikat luar yang telah berjaya melakukan horizontal diversification, kita dapati premature atau trend premature deindustrialization ini semakin berkurangan atau trend ini semakin perlahan. Jadi ini agak bagus kerana sebagai negara yang sedang membangun, sebenarnya premature deindustrialization ini tidak berapa bagus untuk mana-mana sektor. Jadi sekiranya syarikat-syarikat tempatan, syarikat-syarikat sederhana yang besar boleh melakukan horizontal diversification untuk barangan-barangan mereka, barangan ekspor mereka, saya rasa ini lebih dapat memperkukuhkan lagi sesebuah sektor tersebut. Ia memang ada potensi untuk kita menjadi hub negara, hub halal. Saya di Ideas juga kita ada banyak memperbincangkan tentang potensi-potensi sektor ini, tapi sebagai pelabur luar, apa yang diperlukan adalah polisi-polisi perdagangan yang lebih jelas dan implementasinya on the ground juga perlu diperkukuhkan lagi. Apa yang kami dapati daripada perbincangan kami dengan pengeksport dan juga dengan pelabur-pelabur luar, apa yang penting adalah clear guidelines dan one-stop center. Itu sangat diperlukan supaya semua polisi-polisi perdagangan atau polisi-polisi pelaburan dapat diimplementasikan dengan cara yang jelas on the ground. Baik. Dr. Juwita, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Itu tadi pengarah unit ekonomi dan juga perniagaan Ideas membincangkan tentang ini data yang tadi saya bentangkan, perangkaan untuk perdagangan luar negeri Malaysia Februari 2023.